Selamat petang kepada rakan-rakan dan Dr. Alizi. Hari ini, kumpulan saya akan membincangkan tentang agama Buddha dalam topik kenali pelbagai agama di Malaysia. Ahli kumpulan saya adalah Hugh Jun Ho, Nazli Aiman, saya Lim Jin Kuen, Nevian, dan Tan Pun Ping. Pertama sekali, saya akan berbincang tentang ciri-ciri agama Buddha. Ciri-ciri yang pertama adalah Buddha merupakan manusia, bukannya dewa. Contohnya, Sendawa Gautama boleh menjadi Buddha. Segalanya bergantung kepada keupayaan dan kecekalannya sendiri, bukannya dilahir sebelum jadi. Seterusnya, ciri-ciri yang kedua adalah benar sama rata kepada semua. Contohnya, setiap lapisan masyarakat, tidak kira kaya atau miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha. Di samping itu, Buddha tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia. Contohnya, Buddha menganggap dewa sebagai sesuatu yang diimajinasikan oleh manusia untuk menjadikan satu kepercayaan bahawa dunia ini memangnya dicipta oleh dewa. Ciri-ciri yang seterusnya adalah agama Buddha tidak mengabaikan agama lain atau mengutuk agama lain sebagai agama jahat. Agama Buddha mengakui semua jenis agama di dunia ini dan membezakan semua agama dengan kefahamannya yang susah atau senang, bukannya dibezakan dengan mengatakan cirinya baik atau buruk. Ciri-ciri yang terakhir adalah demokrasi dan kebebasan. Dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajar bukannya perintah yang mestinya dituruti. Sesiapa yang tidak faham boleh mengemukakan soalannya, dan soalan ini akan dijelaskan sehingga mencapai kefahamannya. Buddha pernah berkata, keraguan yang besar akan mendapat lebih banyak pengajaran, keraguan yang sedikit akan mendapat pengajaran yang sedikit. Manakala jika tiada keraguan, maka tiada pengajaran yang boleh dicapai. Itu saja daripada saya. Ahli kumpulan saya akan membincangkan topik-topik lain seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Lim Jin Kuan. Seterusnya, saya Nazri Ahmad bin Rizwan akan menerangkan tentang bendera Buddha dan ajarannya. Dalam pembentukan bendera Buddha, 6 jenis warna telah digunakan. Warna-warna ini merupakan warna kecahayaan yang terpancar daripada tubuh badan Buddha semasa beliau Cheng Dao. 6 warna jalur menegak bendera Buddha adalah biru tua yang melambangkan pengabdian, kuning emas yang melambangkan kebijaksanaan, merah tua yang melambangkan kasih sayang, putih yang melambangkan suci, jingga yang melambangkan giat, dan jalur menegak yang keenam adalah campuran 5 jalur warna lain yang melambangkan kombinasi 5 sifat atau dikenali sebagai kebenaran ajaran Buddha atau intipati cahaya. Seterusnya, antara ajaran Buddha mengenai kebenaran dikenali sebagai Dharma. Kepada yang ingin mematuhi Dharma, perlulah menjauhi tindakan yang ekstrim baik dari segi kepuasan atau penderitaan kerana ianya tidak mendatangkan manfaat dan tidak murni. Agama Buddha juga menasihatkan untuk berusaha sendiri dalam mencapai kesedaran dan bukanlah setakat meminta dan bergantung dari Tuhan. Menurut agama Buddha, manusia tidak memiliki jiwa dan sebaliknya hidup dalam keadaan adatman, iaitu dengan ketiadaan jiwa. Jiwa terdiri daripada badan fizikal, perasaan, kefahaman, azam dan kesedaran. Ciri-ciri inilah yang mengikat manusia kepada persekitaran kehidupan, kematian dan kelahiran semula. Dengan mematuhi jalan 8 lapis mulia, seseorang itu dapat mencapai nirvana. Nirvana ini dapat dicapai dengan menghapuskan ego dan bersatu dengan alam semesta. Akhir sekali, karma berada dalam setiap tindakan kita, sama ada baik atau buruk. Ia akan menghasilkan akibat berkarma di mana kelakuan baik akan dibalas baik dan kelakuan buruk akan dibalas dengan buruk. Itu saja. Terima kasih. Perayaan Hari Wesak dan etika agama Buddha dalam konteks diri sendiri. Semua sejahtera, nama saya Navin. Saya akan explain tentang perayaan Hari Wesak
dan etika agama Buddha dalam konteks diri. Perayaan Hari Wesak merupakan satu perayaan yang paling penting dalam agama Buddha. Ia dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan ataupun dikenali sebagai full moon. Hari ini merupakan hari peringatan kepada 3 peristiwa yang paling penting mengenai Buddha, iaitu kelahiran Buddha, penjadian Buddha dan kemangkatan Buddha. Pada hari ini, penganut-penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil Buddha untuk pemberian penghormatan kepada Buddha dan juga pembacaan kitab-kitab. Pada hari ini juga, penganut agama Buddha akan melepaskan burung merpati ataupun memberi makanan kepada orang miskin dan juga kepada sami-sami dalam kuil itu tersebut. Selepas itu, pada malam, perarakan kereta berhias akan diadakan. Sekarang saya akan explain tentang etika agama Buddha dalam konteks diri. Agama Buddha mengedepankan nilai-nilai berikut dalam diri sendiri, iaitu first, sikap murah hati, kedua, mengawal diri dari segi moral, dan ketiga, mencari rezeki yang benar. Terima kasih. Etika agama Buddha dalam perhubungan dan alam sekitar. Hai semua, nama saya Tan Boon Ping dan saya akan meneruskan persembahan tentang etika-etika agama Buddha. Antara etika merupakan etika agama Buddha dalam konteks diri dan keluarga. Yang pertama, perhubungan tentang ibu bapa dan anak. Anak perlu taat, hormat dan mengasihi ibu bapa. Perlu menjaga nama baik keluarga dan adat keluarga. Memberi sedekah bagi pihak ibu bapa apabila mereka meninggal dunia. Ibu bapa hendak mendidik dan mengajar anak, membimbing mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kedua, dari sudut adik-beradik, abang dan kakak perlu dihormati dan perlu memberi bimbingan kepada adik-adik mereka. Ketiga, golongan lebih tua dan senior perlu dihormati dan juga pendapat mereka perlu dihargai. Keempat, hubungan antara suami dan isteri. Dalam agama Buddha, perkahwinan yang ideal merupakan hubungan antara kewajipan yang difahami antara semua pihak. Suami kepada isteri perlu menghormati, bersopan santun, taat setia, memberi nafkah dan menjadi ketua keluarga. Apabila ditanya cara seorang isteri sepatutnya berkelakuan, Buddha menyarankan supaya seorang isteri patut berkelakuan sedemikian. Seorang isteri patut bangun tidur sebelum suaminya. Tidur hanya selepas dia tidur. Membuat apa yang disuruhnya. Sentiasa bersikap dan bertutur secara lembut. Dan tidak sekali-kali menyebabkannya marah. Seorang isteri harus berkemahiran dalam kraf tangan seperti menenun, menjahit dan sebagainya. Akhir sekali, seorang isteri juga boleh menjaga nafkah yang dibawa pulang oleh suaminya. Di samping itu, etika yang terakhir ialah etika agama Buddha dan alam sekitar. Pertama, tidak patut dibunuh. Seterusnya, tidak patut terlalu terikat dengan haiwan kerana ini boleh membawa kepada penderitaan. Selanjutnya, haiwan tidak patut disembelih, yang terutamanya untuk permakanan sendiri sahaja, bukan untuk amalan ataupun hobi sendiri. Selain itu, alam sekitar patut dijaga dan dilayan dengan baik. Akhirnya, setiap haiwan patut dibebaskan dan bukan disimpan dalam sangkar. Sampai sini persembahan tentang etika-etika agama Buddha, dan persembahan akan diteruskan oleh penceramah seterusnya. Terima kasih. Pepatah agama Buddha dan 5 larangan dalam agama Buddha. Nama saya Xu Junho. Sekarang saya akan membuat persembahan tentang pepatah agama Buddha. Pertama, baik seseorang itu berilmu daripada mempunyai kekayaan. Kedua, setiap satu kelahiran mesti diikuti dengan kematian. Oleh itu, seseorang itu sepatutnya takut akan kelahiran daripada kematian. Kerana tiada kelahiran, maka tiadanya kematian. Ketiga, kebencian terhadap orang lain adalah satu kesesaran pada diri sendiri. Keempat, air yang tenang tidak dapat melahirkan seorang pengemudi yang baik. Kelima,
Kesihatan merupakan kekayaan sebenar kepada manusia. Maksudnya, kalau tiada kesihatan, maka tiadanya kekayaan. Oleh itu, menjaga kesihatan lebih penting daripada menjaga kekayaan. Keenam, seseorang yang berilmu akan mendapatkan kegembiraannya daripada sekeliling sendiri, manakala seseorang yang tidak pengetahuan akan mengharapkan kegembiraannya daripada orang lain. Ketujuh, seseorang yang mengimpiankan dan mengerjakan sesuatu yang salah akan berasa siksa dan menderita. Seterusnya, 5 larangan yang terdapat dalam agama Buddha. Pertama, tidak membunuh. Maksudnya tidak mengancam nyawa orang lain. Kedua, tidak mencuri. Maksudnya tidak mengancam harta benda orang lain. Ketiga, tidak berzina. Maksudnya tidak mengancam kesucian orang lain. Keempat, tidak berbohong. Maksudnya tidak mengancam reputasi orang lain. Kelima, tidak meminum arak. Maksudnya tidak mengancam rasional sendiri dan keselamatan orang lain. Selain daripada agama Buddha, dalam agama Tao Xing juga mempunyai 5 larangan ini yang diberi oleh Taisan Laojun. Sampai sini saja persembahan tentang agama Buddha daripada kumpulan kami. Harap para hadirin dapat memahami ucapan kami dan dapat mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang mengenai agama Buddha. Terima kasih.